Salam sejahtera dan salam serak sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Bandar Lawas bersiap sedia menjadi tuan rumah bagi pelancaran konvoi Kembara Sarawak Merdeka dan pameran digital bersempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Peng dijadual merasmikan kedua-dua majlis tersebut pada Ahad. Dalam pada itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan telah turun padang bagi meninjau sendiri tahap persiapan yang telah dilakukan pada Jumaat. Beliau turut ditemani Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidel, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee serta ketua-ketua jabatan yang lain. Datuk Amar Wang Tengah memulakan tinjauan di tapak perasmian sebelum beralih ke tapak pameran digital di lokasi berdekatan dan kemudiannya meninjau ke tapak Sarawak Kitchen. Sementara itu, Premier Sarawak dijangka tiba di Lawas pada Sabtu untuk mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Koordinasi Pembangunan Negeri SDCCM sebelum melawat ke beberapa projek kerajaan Sarawak. Pada sebelah malam Sabtu pula, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari akan menyempurnakan majlis makan malam di Stadium Tertutup Lawas. Berita seterusnya, Kota Padawan telah dipilih sebagai salah satu daripada 4 bandar perintis untuk dibangunkan sebagai generasi baharu Pelan Tindakan Bandar Hijau atau Green Cities Action Plans GCAP. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, 3 bandar lain yang menjadi bandar perintis adalah Langkawi, Kota Baharu dan Pulau Pinang. Menurutnya, Sarawak mengambil peluang ini untuk menjadikan bandar di negeri ini sebagai sebuah bandar hijau yang mampan selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. We must work together to ensure that by 2030, we will be a thriving society driven by data and innovations where everyone enjoys economic prosperity, social inclusivity, and environmental sustainability as envisioned in our PCDS 2030. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis pelancaran GCAP di sini pada Jumaat. Sementara itu, dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak memberitahu kementeriannya akan memberi kerjasama penuh terhadap pelan tindakan ini kerana ia akan membuka peluang pelaburan dan pekerjaan baharu berlandaskan kelestarian alam sekitar. So this is something which it requires every Slovakian to move together towards that direction. Because the government can plan so much, set the direction, provide opportunity, but then it requires the people to grab the opportunity, Beliau menambah kerajaan Sarawak kini sedang giat melaksanakan pelbagai langkah di bawah PCDS 2030 untuk merangsang ekonomi, meningkatkan produktiviti dan daya saing di pasaran global. Ke perkembangan berikut, bahan bacaan seperti buku boleh menjadi salah satu medium untuk mempromosikan sektor pelancongan di Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Sarawak merupakan negeri yang kaya dengan sumber asli yang boleh didokumentasikan dalam bentuk buku. Katanya, ini termasuk hutan simpan yang sama luas dengan negara Austria. Therefore, I urge for books and sources of information about Sarawak as tools to promote tourism to be further enhanced by providing accurate and captivating information, attracting a large number of tourists to Sarawak and enriching the local content regarding our beloved land of Cambodia. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Sarawak Negeri Tamu di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL ke-40 di sini pada Jumaat. Selaras dengan slogan Sarawak More to Discover, Datuk Seri Abdul Karim turut menjemput orang ramai untuk datang dan menerokai khazanah semula jadi yang terdapat di Sarawak. Well, Kuching has been recognized as a city of gastronomy, not by anyone, but that kind of recognition kita terpaksa terima. It was recognized by UNESCO as a city of gastronomy, and also it is the city of unity by the World Craft Council. It is a city of craft by the World Craft Council, and also the city of unity
Cebu was announced by the Premier of Sarawak recently in 2020 as the city of learning. Dalam pada itu, kru unit komunikasi awam Sarawak UKAS yang berada di lokasi tersebut juga sempat menemu bual Timbalan Pengerusi Lembaga Pustakaan Negeri Sarawak, Datuk Dr. Rashidah Bol Hassan, mengenai keunikan makanan yang dipamerkan di pesta tersebut. Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Saya Grace John Lee dan kini berada langsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WDC KL bersebenar Pesta Buku Antarabangsa kali ke-40 dan Sarawak menjadi negeri tamu. Bersama saya hari ini adalah Timbalan Pengerusi Lembaga Pustakaan Negeri Sarawak, Datuk Dr. Rashidah Bol Hassan, yang akan menceritakan sedikit keunikan makanan yang dipamerkan di Pesta Buku ini. Terima kasih. Seperti yang saudari sudah maklum, Sarawak adalah negeri tamu untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur untuk kali yang ke-40, dan selain daripada bahan-bahan cetakan dan tulisan daripada Sarawak, kita juga mengenengahkan beberapa warisan Sarawak yang kita showcase ya semasa KL Book Fair ni. Apa yang ada depan kita ini adalah makanan yang kita sort of curate ya, khas untuk KL Book Fair. Kita ada tuak, tapi ini adalah virgin tuak yang kita design untuk KL. So, jadi orang tahu apa minuman yang famous dekat Sarawak, and is available as a non-alcoholic drink. Dan ni adalah asalnya biasa. Kita gunakan serai dan daun pudina dalam air soda, dan yang uniknya kita letak titikkan serai kat dalam ni. Untuk dessert pula, ini adalah coffee jelly. Jadi makanan yang kita sediakan adalah more untuk discovery. So untuk yang ini, this is a real discovery of taste. We have coffee jelly dengan gula apung dengan santan. So you really have to ada 3 layers of discovery over here. Likewise, I think Sarawak famous untuk 3 layer tea, tapi ini tak ada 3 layer tea yang banyak menggunakan gula apung. So we promote not so much of the drink but gula apung, because people here are more familiar dengan gula Melaka, tetapi Sarawak sinonim dengan gula apung. Dan of course we cannot run away from mi kolo. And also laksa Sarawak. So we design in such a way that you don't have a bowl to eat it. Now this one is, we designed the cake lapis, specially designed, recipe created for the KL Book Fair. Is a combination of 3 famous traditional kuih Sarawak. Yang satu ni adalah kek ni kelapa. Kemudian yang ini adalah kek lumut, and then yang atas ni adalah kek poppy seed. Jadi kita combine so that you can have a taste of different cake lapis famous kat Sarawak. So that's it. We want to showcase a little bit of Sarawak true food at the KL Book Fair. Alright, what about the book? You want to say something? Okay. This is one of the book yang salah satu daripada buku yang diterbit oleh Pustaka Negeri, Winged Beauties of Sarawak. We commissioned a lady photographer untuk document burung-burung yang terdapat hanya di Sarawak, yang endemik di Sarawak. Dan tapi ada juga some focus kita letak burung-burung yang terdapat di Taman Pustaka Negeri. Dan kalau kita lawat booth Sarawak ni, kebanyakan kita mengenengahkan terbitan-terbitan mengenai Sarawak dan juga warisan-warisan Sarawak. Jadi kita juga menjemput SEDC, Business Event Sarawak, Sarawak Tourism Board, Sentex Sarawak untuk bersama-sama bagi kita mengenengahkan what Sarawak has got to offer for people. Semasa berucap, Datuk Dr. Rashidah juga mencadangkan bahawa pesta buku ini harus diadakan di Sarawak bagi memperkenalkan lagi budaya negeri itu dengan lebih dekat. Beberapa orang awam yang ditemu bual turut senada. Program ini diyakini dapat mempromosikan industri pelancongan dan pelaburan ke Sarawak sekaligus menampilkan dan memartabatkan budaya seni tempatan Sarawak khususnya. Okey, bagi kami program macam itu harus dilakukan setiap tahun, dan especially penyertaan daripada Sarawak harus
untuk kata orang menyerahkan apa yang istimewa mengenai Sarawak, khususnya kita pun budaya, kita pun segala yang istimewa mengenai Sarawak. Jadi kami rasa orang-orang Sarawak yang berada di semenanjung Malaysia ambil peluang untuk sama-sama kata orang memeriahkan lagi dan kata orang memberi sambutan supaya kawan-kawan kita yang lain tu dapat ikut serta, which is this is baju Iban, this is baju Melanau, makanan yang macam ni, craft tangan yang macam ni. Jadi kami memang suk gila bila benda macam tu dilakukan di semenanjung Malaysia. Actually, pada pendapat kami memang it's good actually untuk orang luar bandar dan dalam bandar also bergabung and also boleh expose lagi ekonomi, menjana ekonomi Sarawak, even Malaysia, and also untuk expose lagi orang, mendedahkan lagi budak-budak especially untuk terdedah pada pengetahuan ataupun luar sebenarnya. And not only that, maybe boleh buka mata juga for parents, which is like me also just now when I came in, I tengok Cium Bau Buku je, weh, aku nak lah. I nak the novel lah especially. And it's good, to be honest, it's good untuk budak-budak and boleh buka minda juga and boleh buka minat baru untuk dia orang, and also it's good for the whole thing. Selanjutnya, seseorang individu perlu menerapkan prinsip 5K untuk menjadi seorang pemimpin yang holistik. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, kepimpinan holistik merupakan gaya kepimpinan di mana seseorang pemimpin itu tidak hanya memandang dirinya sebagai pemimpin, malah turut memahami dengan mendalam mereka yang dipimpin. Menurutnya, prinsip tersebut meliputi 5 aspek utama iaitu kerohanian dan kendiri, keluarga dan kekitaan, kematangan dan kerjaya, kesihatan dan keikhlasan serta kemasyarakatan dan kenegaraan. That's why apa-apa pun slogan, tak kira mana-mana pemimpin, slogan bapa kepada selangga slogan ada 5K. Rukun negara ada 5K. Jadi kita lahir daripada pandai membaca sehinggalah kita lahir sebagai warga negara ada 5K. Yang pertamanya ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. K keluhuran perlembagaan. Yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Itu sejak negara kita daripada dulu hingga sekarang, itulah slogannya 5K. Selebihnya itu adalah slogan pemimpin kita. Sebagai saya sendiri, saya pun ada 5K saya. So inilah perkara yang ingin kita perjuangkan. Sarawak first, Bandar Diwan. Beliau berkata demikian dalam sesi Town Hall Bicara Perpaduan Anjuran Jabatan Komunikasi Komunitis Malaysia, JKOM, di Kuching pada Jumaat. Dalam sesi itu, Dato' Abdullah dijemput sebagai panel kedua bagi menerangkan dengan jelas fungsi Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, beberapa inisiatif kerajaan Sarawak termasuk mengenai Sarawak First. Turut menjadi panel adalah Ketua Pengarah JKOM, Profesor Dato' Dr. Muhammad Agus Yusof yang menjelaskan mengenai konsep madani. Program tersebut bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dan kesatuan antara peserta di samping memberi inspirasi dan panduan untuk mereka melibatkan diri dalam pembangunan negara. Antara institusi yang terlibat adalah Politeknik Kuching Sarawak, Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Tun Abdul Razak Kota Semerahan, IPG Kampus Batu Lintang Sarawak, Kolej Teknologi Sarawak, Kolej Komuniti Sarawak, Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Semerahan dan Universiti Malaysia Sarawak. Sementara itu, Dato' Abdullah berkata, Kerajaan Sarawak sedang melaksanakan proses pemutihan dan mengemas kini data IKASE bagi memadam rekodnya yang masih lagi tersenarai sebagai negeri termiskin di Malaysia. Jelas beliau, proses ini amat penting untuk membersihkan nama Sarawak yang dikaitkan dengan istilah negeri kaya tapi miskin. Tegasnya, penanda aras mengatakan Sarawak sebagai negeri termiskin hanya kerana mencatat jumlah pendaftaran terbanyak untuk bantuan IKASE berbanding negeri-negeri lain adalah tidak adil. Kami di Sarawak tu, Wakil Rakyat begitu proaktif di kawasan luar bandar sehingga kami begitu pergi house to house, mulai belia, masukkan sidak dalam IKASE. Jadi, senarai IKASE Sarawak tu meletup. Jadi kami pun bukan apa, kami bawa sidak tu untuk masuk dalam senarai IKASE supaya mereka mendapat pelbagai bantuan.
dari segi peringkat negerinya ataupun yang ditawan peringkat persekutuan. Jadi apa yang berlaku ialah tidak ada penglisis di peringkat persekutuan mereka. Oh, Sarawak jauh di kami lah. Sila kasih dan Sarawak, oh tidak tu mas kami orang miskin. Saya minta maaf lah, mungkin di negeri-negeri lain ataupun urban poverty tidak didaftarkan. So, and then mungkin usaha untuk daftar kasih di kawasan lain agak kurang. Jadi saya rasa disebabkan secara kasih yang besar, jadi terus membuat konklusi bahawa Sarawak itu negeri miskin. Sehubungan itu, beliau menekankan bahawa Kerajaan Sarawak kini akan memastikan hanya individu yang dikategorikan sebagai miskin tegar berada dalam sistem pangkalan data keluarga miskin tersebut. Tambahnya lagi, Kerajaan Sarawak juga dalam proses mengumpul datanya yang tersendiri bagi tujuan sama. Manakala di Lingga, pelbagai program bakal berlangsung sempena menyambut ketibaan konvoi Kembara Merdeka sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat daerah Lingga. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Dayang Nurazah Awang Sohor berkata, terdapat 6 aktiviti utama bakal diadakan sepanjang tempoh konvoi tersebut berada di Lingga. Katanya antara aktiviti yang bakal diadakan adalah lambaian semangat 60 tahun Sarawak Merdeka, tanda tangan Cinta Sarawak, bot berhias layaran Merdeka, kibaran dan senandung Sarawak, penanaman pokok sayang Sarawak serta gotong royong erat Sarawak. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat daerah Lingga pada Jumaat. Justru beliau berharap agar semua pihak memberi kerjasama untuk menjayakan program-program berkenaan memandangkan ia acara yang julung kali diadakan di Lingga. Dalam pada itu, beliau berkata konvoi tersebut merupakan salah satu platform untuk mempromosikan beberapa tempat bersejarah yang ada di Pekan Lingga. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS, masuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan parasmian Sarawak Negeri Tamu di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL yang ke-40 di Kuala Lumpur pada Jumaat. #Menyebar Fakta, salam UKAS.